Yang di-Pertuan Agong murka isu stalking tertera kalimah Allah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Anas Farihin dalam Berita Tengah Malam. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim murka dan menzahirkan duka cita dan berhubung isu penjualan stalking tertera kalimah Allah di sebuah rangkaian kedai serba nikah. Sultan Ibrahim menitahkan tindakan sekeras-kerasnya diambil terhadap pihak yang didapati bersalah. Sultan Ibrahim bertitah kalimah Allah dipandang sangat tinggi dalam sanubari umat Islam dan tidak sepatutnya timbul perkara yang boleh membangkitkan kemarahan, terutamanya dalam bulan Ramadan. Sama ada ia disengajakan ataupun tidak, diimport atau dikeluarkan di kilang tempatan, baginda mahu tindakan sekeras-kerasnya dibuat mengikut lunas undang-undang agar pisang tidak berbuah dua kali. Seri Paduka Baginda juga bertitah adalah tidak masuk akal untuk sebuah syarikat yang kaki tangannya terdiri daripada warga negara tidak peka dengan perkara terbabit. Sebelas laporan diterima polis Johor berhubung isu penjualan stalking kalimah Allah di seluruh negeri itu. Ketua Polis Johor, Komisioner Polis M. Kumar berkata, kes terbabit kini di bawah pemantauan dan siasatan Polis Bukit Aman. Beliau juga menasihati masyarakat untuk tidak melakukan sebarang tindakan menyalahi undang-undang serta memberi kepercayaan kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan dengan telus. Saya mengambil kesempatan ini menasihati semua orang supaya tidak mengambil tindakan menyertai flash mob atau sebagainya atau apa juga tindakan yang menyalahi undang-undang. Bukan demo, dia serahkan memorandum saja, bukan demo. Dia datang serahkan memorandum dan pihak kilang telah menerima memorandum tersebut. Sementara itu, 5 pasang stocking tertera kalimah Allah dirampas di sebuah kilang di Seri Gading, Batu Pahat, Johor pagi tadi. Kilang terbabit menjadi tempat pembungkusan dan pengedaran stocking itu ke rangkaian kedai serba nikah beralamat di Petaling Jaya, Selangor. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Asisten Komisioner Ismail Dolah berkata, hasil pemeriksaan mendapati kilang tersebut telah mengimport sebanyak 16 bungkusan yang berisi 18,800 pasang stocking. Namun, tiada lagi stocking tertera kalimah Allah ditemui kecuali yang telah dirampas. Siasatan juga dijalankan oleh unit siasatan terkelas Bukit Aman dan pihaknya memohon agar mana-mana pertubuhan bukan kerajaan dan orang perseorangan supaya tidak mengambil langkah yang menyalahi undang-undang berkaitan isu berkenaan. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 298A Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKMM 1988 dan Seksyen 505(b) Kanun Kesiksaan. Cubaan 3 lelaki untuk menyamun seorang pemandu kereta mengundang padah apabila salah seorang daripadanya mahu dirempuh kereta yang dipandu mangsa. Kejadian berlaku di Pekan Kuala Kedah di Alustar pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Ahmad Syukri Mak Akhir berkata, dalam kejadian kira-kira pukul 6.39 pagi itu, mangsa yang juga pengadu berada di dalam keretanya di hadapan farmasi Kuala Kedah. Ketika itu, pengadu mendakwa telah cuba disamun oleh 3 lelaki yang menaiki 2 buah motosikal. Salah seorang suspek telah memukul cermin kereta pengadu di bahagian hadapan menggunakan sebatang objek sehingga pecah. Akibat ketakutan, pengadu terus memecut keretanya. Semasa cuba melepaskan diri, pengadu telah melanggar salah sebuah motosikal suspek yang cuba menghalang di bahagian hadapan. Akibat pelanggaran itu, suspek telah meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala 2 lagi rakan suspek telah melarikan diri. 2 kertas siasatan dibuka serentak iaitu Seksyen 302 Kanun Kesiksaan ke atas pengadu dan Seksyen 393 Kanun Kesiksaan ke atas 2 orang suspek yang masih bebas.
Cubaan menyeludup 9 juta batang rokok putih bernilai 7.9 juta ringgit di Pelabuhan Kelang gagal. Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Pulau Pinang, Roslan Ramli berkata, ia hasil pemeriksaan terhadap sebuah kontena yang diikrar sebagai muatan perabot. Kontena ini nak dibawa masuk ke Malaysia lah. Kita tak dapat pasti di mana, tapi kita tangkap di Pelabuhan Kelang. Tapi saya percaya rokok-rokok yang ada ni kemungkinan besar untuk digunakan oleh orang-orang yang berada di tapak pembinaan ataupun di kawasan-kawasan ladang. Sebab kita tengok rokok ni jarang ada di pasaran. Kita jarang tengok dia punya brand ni. Kes disiasat di bawah Akta Kastam 1967 dan Akta Excise 1976. Sindiket pengedaran dadah tumpas dengan penahanan 9 individu terdiri daripada 7 lelaki dan 2 wanita. Turut dirampas dadah sintetik yang dianggarkan bernilai lebih RM855,000. Tangkapan dan rampasan berkenaan dibuat membabitkan beberapa serbuan berasingan di sekitar daerah Timur Laut antara 14 hingga 17 Mac lalu. Okey, first case tu kita tangkap tiga orang. Second case tu kita tangkap 1 orang yang kes kedua tu 1 orang umur 50 tahun. Yang kes ketiga tu dalam rumah tu ada 5 orang, 4 warga tempatan, 1 wanita warga Thailand. Alright, semua 9. Sedikit berbeza. Beberapa kenderaan yang dianggarkan bernilai lebih RM108,000 termasuk barangan kemas serta wang tunai turut disita. 7 daripada suspek mempunyai rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah. 6 daripadanya turut didapati positif dadah. Kesemua tangkapan berusia antara 23 hingga 50 tahun itu direman 7 hari bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Second case tu 2 buah bot beserta 23 kru dan tekong warga Vietnam ditahan Maritim Malaysia Kelantan. Penahanan dibuat kerana gagal mempamerkan sebarang dokumen kebenaran menangkap ikan di perairan Malaysia. Kesemua mereka ditahan pada kedudukan 160 hingga 162 batu nautika dari Muara Tok Bali, Pasir Putih, Sabtu lalu. Turut dirampas 1,000 kilogram hasil laut, peralatan menangkap ikan, peralatan navigasi dan komunikasi serta 2,500 liter diesel yang bernilai hampir 3 juta ringgit. Kedua-dua bot berkenaan dikesan dalam keadaan mencurigakan pada pukul 11 pagi sebelum ditahan. Maritim Negeri Kelantan telah berjaya menambas 2 bot peralatan menangkap ikan, peralatan navigasi dan komunikasi serta bekalan diesel sebanyak 2,500 liter dengan anggaran nilai keseluruhan sebanyak hampir RM3 juta. Kira-kira 1,000 kilogram keseluruhan hasil tangkapan ikan ditemui. Kesemua bot dicaki melakukan aktiviti perikanan secara haram di perairan negara. Seorang pembantu takbir kanan sebuah sekolah direman 7 hari oleh Mahkamah Magistrate Air Keroh atas dakwaan salah guna kuasa. Suspek didakwa menggunakan jawatannya untuk memberi kerja pembekalan dan perkhidmatan sekolah kepada syarikat milik anaknya. Kesalahan didakwa dilakukan pada 2020 melibatkan jumlah lebih RM125,000. Siasatan awal SPRM, suspek dipercayai turut melakukan kesalahan sama pada tahun 2019, 2021 dan 2022. Suspek ditahan ketika diminta hadir memberi keterangan di Pejabat SPRM Melaka semalam. Kes disiasat di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Polis telah merakam keterangan 6 individu Sabtu lalu bagi membantu siasatan kes seorang ibu mengelar anak lelakinya berusia 1 tahun 6 bulan di Johor Bahru. Individu tersebut termasuk suami, ahli keluarga dan jiran suspek. Suspek berusia 32 tahun itu kini ditempatkan di Hospital Permai Tampoi sepanjang tempoh reman.
So, kes semakan awal mendapati memang ada rekod kesihatan, tetapi kita masih menunggu laporan dari pihak hospital lagi. Tapi setakat ini ditahan di hospital Tampoi lah, sehingga 23 riman 7 hari. 45 pengendali makanan di Bazar Ramadan di Kedah didapati tiada suntikan anti-typhoid. Manakala 73 pengendali makanan lagi tiada latihan atau kursus pengendalian makanan. Ia hasil operasi kebersihan dan keselamatan makanan Bazar Ramadan Negeri Kedah yang dilakukan sejak 1 Ramadan lalu. Dalam operasi tersebut, 1,338 pengendali makanan diperiksa melibatkan 687 premis. Sebanyak 9 notis kompaun mengikut Seksyen 32B Akta Makanan 1983 dikeluarkan terhadap pengendali makanan yang melakukan pelbagai kesalahan. Kita minta peniaga-peniaga juga mengamalkanlah benda-benda yang boleh menjamin tentang kualiti makanan, kebersihan, termasuk kebersihan individu itu sendiri, peniaga itu sendiri. Yang kita galakkan mereka memakai tutup kepala, memakai apron yang bersih. Heboh di platform X, kononnya ada individu yang patah bahu tidak diberi rawatan di hospital kerajaan. Bukan setakat itu, mangsa juga didakwa langsung tidak diberi ubat. Dakwaan dikemuka seorang ejen insurans yang merujuk mangsa sebagai pelanggan bosnya. Mangsa didakwa hanya diberi sijil cuti sakit untuk tempoh 4 hari dan diberi tarikh janji temu bertemu doktor 10 hari kemudian. Ekoran itu, mangsa didakwa tidak dapat tidur malam kerana kesakitan. Dia bagaimanapun dapat menarik nafas lega selepas menggunakan perkhidmatan insurans yang dilanggan. Selain menyifatkan hospital swasta memiliki banyak kelebihan, pengguna media sosial itu turut mempromosi pakej insurans yang dijual. Rajutan muat naik itu menimbulkan 1,001 persoalan. Keraguan berkenaan ternyata berasas. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan yang cipta disyaki bermotifkan kempen jual insurans. Penafian turut dibuat Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru susulan siasatan dalaman yang dijalankan. Menurut pengarahnya, pesakit mula menerima rawatan kurang setengah jam selepas mendaftar di Jabatan Kecemasan dan Trauma Sabtu lalu. Pelbagai prosedur dilaksana dengan dia turut dirujuk kepada beberapa doktor. Pesakit kemudian diberi ubat dan dibenar pulang selain diberi tarikh janji temu untuk rawatan susulan. Ini bermakna dakwaan kononnya pesakit tidak diberi rawatan dan ubat adalah tidak berasas. Elak cipta fitnah untuk promosi perniagaan. Selain isu keberkatan, perbuatan juga hanya mengundang mudarat kepada si penyebar. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Berita baik buat warga Felda. Kerajaan mengumumkan pemberian bantuan khas bersasar sebanyak RM300 kepada peneroka Felda yang berpendapatan RM1,000 ke bawah. Bantuan kepada setiap peneroka di 317 tanah rancangan Felda seluruh negara itu akan disalurkan sebelum perayaan Aidilfitri. Keduanya, peneroka yang berpendapatan RM1,000 ke bawah dan peneroka yang berpendapatan RM1,001 ke RM2,000 akan mendapat penangguhan potongan hutang tidak termasuk kos operasi ladang, dan semua ini adalah untuk hasil bulan Mac. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW turut mengumumkan KKDW telah meluluskan projek membina jalan dari Felda Trolak Selatan ke Pekan Trolak Mualim dengan kos RM35 juta. Tender projek di bawah program Jalan Luar Bandar itu dijangka akan dibuka pada Oktober. Harga jualan runcit beras putih import BPI diturunkan antara RM2 hingga RM3 di pasaran berkuat kuasa esok. Persetujuan itu dicapai kerajaan menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL berlangsung hari ini.
Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan inisiatif itu dapat membantu rakyat mengurangkan kos sara hidup terutamanya di musim perayaan. Bagi meningkatkan pengedaran beras putih tempatan di pasaran, semua stok semasa padi dan beras yang telah dibeli oleh pengilang dapat diproses dan dikeluarkan untuk kegunaan pasaran tempatan dengan serta-merta. Keseluruhannya berjumlah 140,000 tan. Kerajaan turut bersetuju semua kontrak kerajaan mengguna pakai sepenuhnya beras putih import. Melalui kaedah ini, bekalan tambahan BPT sebanyak 20,000 tan dapat diedarkan sepenuhnya di pasaran pada April ini. Usaha mensuturkan semula sektor padi dan beras bagi memastikan bekalan beras putih negara kekal stabil. Skim baru berhubung sektor berkenaan akan diumum dalam waktu terdekat. Sebab itu libat uruskan secara intensif kita sedang lakukan. Sudah kita buat dengan para petani, persatuan peladang. Semua memberi pandangan-pandangan mereka. Semuanya itu kita akan umumkan masa terdekat 2-3 hari ini satu skim baru. Tapi jangka panjangnya itu lebih daripada penstrukturan semula han beras dan padi negara. Dan semua terlibat termasuk. Dalam pada itu, sejumlah 27.9 juta ringgit diperuntuk bagi pelaksanaan projek pengairan di Sabah tahun ini. Langkah jangka panjang itu sebagai usaha menangani impak musim panas dan kering terhadap aktiviti penanaman padi. Punca sumber air alternatif bagi pembinaan telaga tiup juga dikenal pasti. Terdapat 2 projek yang dilaksanakan pada tahun ini iaitu upgrading and improvement work of Tempasok South Irrigation Scheme Kota Belud Sabah dan pengambilan balik tanah bagi menaik taraf skim pengairan Tulit Suk Keningau Sabah dengan jumlah kos projek yang diluluskan sebanyak 27.9 juta. Bagi sumber air alternatif, beberapa cadangan lokasi bagi pembinaan telaga tiup telah dikenal pasti iaitu di Kampung Bakahak, Kampung Bugoron, Kampung Kalebiungan, Kampung Bambangan, Kampung Gaung dan Kampung Surun. Beberapa langkah segera telah dilaksana di kawasan terjejas termasuk penyediaan pam air bergerak dan pembersihan parit di kawasan sawah. Semua institusi pendidikan di bawah KPM diminta beri pertimbangan kebenaran khas bagi pemakaian pakaian sukan yang sopan semasa cuaca panas. Ia melibatkan murid, guru dan anggota kumpulan pelaksana. Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan semua institusi pendidikan juga diminta melaksanakan langkah pencegahan yang bersesuaian. Antaranya menangguhkan semua aktiviti luar bilik darjah dan memantau aktiviti yang boleh mendedahkan murid kepada keadaan cuaca panas. Pihak berkaitan juga perlu memastikan bekalan air minuman bersih mencukupi dan menggalakkan murid membawa air minuman sendiri bagi yang tidak berpuasa atau murid bukan Islam. Semua institusi pendidikan KPM juga diminta sentiasa berwaspada dan bekerjasama dengan klinik serta hospital berdekatan sekiranya berlaku sebarang komplikasi ke atas murid akibat cuaca panas. Lebih 80% daripada 3,903 permohonan taraf kewarganegaraan secara pendaftaran telah diluluskan. Setakat itu jumlah semua permohonan bagi kategori anak dilahirkan oleh ibu warga negara Malaysia di luar negara selesai diproses. Itu adalah permohonan di bawah perkara 15.2 secara pendaftaran anak lahir di luar negara oleh ibunya warga Malaysia. Kes ini nanti jika apabila Perlembagaan Persekutuan dipinda, kes yang seperti ini, anak yang lahir di luar negara oleh ibu warga Malaysia, mereka akan mendapat kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang apabila kita memasukkan perkataan ibu ya di dalam pasal 14.1b Perlembagaan Persekutuan yang akan kita pindah. Permohonan diluluskan itu ialah permohonan yang sudah menerima notis Jabatan Pendaftaran Negara JPN untuk pengeluaran sijil dan dokumen kewarganegaraan. Pada majlis tersebut, seramai 35 orang kanak-kanak telah menerima sijil taraf kewarganegaraan.
Walau bagaimanapun, terdapat permohonan yang ditolak disebabkan tidak lengkap dan menggunakan dokumen palsu. Ketegasan dan keberanian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mempertahankan hak rakyat Palestin ketika berdepan dengan Chancellor Jerman Olaf Scholz wajar disokong dan dicontohi oleh pemimpin negara dan dunia Islam. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim menerusi kenyataan berkata, ia bukti bahawa Malaysia tidak akan berganjak dari prinsip dalam menyokong Palestin. Ketegasan mempertahankan nilai keadilan dan kemanusiaan itu menjadikan suara Perdana Menteri didengari. Jerman yang dianggap penyokong utama Israel itu telah mengubah pendirian dengan menggesa Israel membuka lebih banyak akses bantuan untuk Palestin. Rakyat Malaysia juga diseru bersama-sama Perdana Menteri untuk memastikan hak-hak kebebasan dan kemerdekaan mutlak negara Palestin dapat dikecapi. Ia dengan mengenepikan perbezaan latar belakang ideologi, politik dan keagamaan serta tidak lagi bergelumang dengan isu-isu remeh-temeh dalam negara. Para agamawan, pemimpin pertubuhan bukan kerajaan dan wakil agensi kerajaan berkaitan hal-hal Islam diraikan dalam majlis berbuka puasa Madani bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Majlis diadakan di kediaman rasmi beliau di Kompleks Sri Perdana Putrajaya. Majlis itu turut meraikan 18 anak yatim serta asnaf dari Pusat Pendidikan dan Penjagaan Anak Yatim Baitul Ehsan Al-Khairi, Taman Maluri, Kuala Lumpur. Perdana Menteri turut meluangkan masa beramah mesra dengan tetamu sebelum menunaikan solat maghrib, isyak dan tarawih berjemaah. Beliau bersama lebih 200 jemaah turut mengikuti tazkirah Ramadan yang disampaikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam, Datuk Dr. Noh Gadut. Jelajah Ramadan RTM, platform terbaik dalam mendekati lebih ramai komuniti setempat, terutama golongan sasar yang kurang berkemampuan. Menerusi program itu, pelbagai aktiviti dirancang dan dilaksanakan dalam usaha menyemarakkan penghayatan bulan mulia ini. Alhamdulillah kita pergi ke tiga daerah yang kita pergi, antaranya kita pergi ke kawasan Desa Mentari dan dapat mendekatkan diri kita dengan masyarakat yang ada di sekitar sini dan secara tak langsung kita lebih faham, lebih cakna dengan keadaan situasi semasa mereka-mereka yang kurang berkemampuan. Sementara itu, 500 golongan sasar menerima bantuan barangan keperluan asas menerusi jelajah Ramadan ini. Akak harap ia akan diperluaskan dan beri kepada yang golongan asnaf, golongan yang memerlukanlah. Terima kasih Selangor FM dan penaja-penaja memberi akak tak pernah mendapat. Ini pertama kali dapat. Alhamdulillah, terima kasih. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada yang banyak memberi, terutamanya pada Selangor FM. Perasaan sangat rasa gembira sebab boleh membantu kami yang memerlukan. Harap sumbangan ini dapat diteruskanlah. Syukur Alhamdulillah sebab berjaya menganjurkan majlis yang begitu baik bagi saya untuk rakyat-rakyat yang ada di bawah ni. Terlebih lagi kepada golongan B40 yang memang amat memerlukan bantuan. Terlebih lagi bila nak menyambut hari raya ni kan. Sekurang-kurangnya dapat meringankan beban pada mereka yang mungkin yang mempunyai tanggungan yang ramai. Isu penganjuran Sukan Commonwealth 2026 terus hangat dibincangkan. Terbaru, bekas pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Datuk Ahmad Syapawi Ismail, akui memperkasa pembangunan atlet kebangsaan perlu jadi keutamaan berbanding menerima tawaran tuan rumah temasyak itu. Kita menghadapi satu kitaran pembangunan atlet yang tidak memihak pada kita. Sukma kita masih lagi menghadapi kesukaran untuk mendapatkan atlet untuk bersaing di peringkat sukma. Negeri-negeri banyak yang tidak mampu untuk menguruskan pembangunan atlet yang lebih baik dan berkesan. Jadi pada saya lebih baik kita tumpukan dalam membina jati diri pembangunan kita di peringkat
dalaman terlebih dahulu sebelum kita cuba mempamerkan penguasaan kita di peringkat antarabangsa. Victoria, Australia yang sepatutnya menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth 2026 menarik diri pada Julai tahun lepas disebabkan kenaikan kos penyelenggaraan. Berikutan itu, Persekutuan Sukan Commonwealth menawarkan suntikan dana 100 juta pound kepada Malaysia untuk menyelamatkan sukan 4 tahun sekali itu. Dalam pada itu, kesediaan dan kesiapsiagaan atlet tidak seharusnya menjadi masalah andai Malaysia memutuskan untuk menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth 2026. Itu pandangan legenda squash negara Datuk Nicole David. Jelas beliau sama ada Malaysia menganjurkan tamasya 4 tahun sekali itu atau tidak, atlet negara perlu sentiasa menjalani latihan untuk penyertaan sukan utama lain. Athletes are already preparing for some of the Olympics, some for the, like for me, I used to have to prepare every time Asian Games, Commonwealth Games, it's every 4 years. So we know that year is important. I have to get ready 2 years before or a few years before to make sure that that happens as an athlete. But it probably will spur us more. I think some athletes that is in Malaysia, but it all depends on where it's going to be, and then we'll just be ready. And I think the athletes will just have to be ready for the task. That's our job. Semalam, Menteri Belia dan Sukan Hanayuh memberi jaminan semua aspek akan dipertimbangkan secara terperinci dalam mesyuarat Kabinet Jumaat ini sebelum keputusan berhubung tawaran untuk Malaysia menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth 2026 dimuktamadkan. Selepas lebih 2 dekad menabur bakti dalam Sukan Bina Badan, Jaguh Bina Badan Negara Datuk Syarul Azman Mahin Abdullah bakal mengumumkan perseraannya dalam masa terdekat. Perkhabaran mengenai persaraan atlet berusia 50 tahun itu dimaklumkan menerusi satu hantaran kepada pengamal media sukan tempatan mengenai sidang media yang akan berlangsung pada Jumaat ini. Pada Disember tahun lepas, beliau yang lebih mesra dipanggil Mike Mahin pernah menyatakan hasrat untuk bersara bagi memberi ruang kepada pelapis baharu. Sepanjang perkhidmatannya dalam Sukan Bina Badan sejak berusia 24 tahun, Mike sudah memenangi hampir semua gelaran termasuk membolot gelaran juara dunia buat kali ke-6 pada Kejohanan Dunia Bina Badan dan Fizik 2023 di Wonju, Korea Selatan pada November 2023. Sebelum itu, beliau juga berjaya meraih gelaran juara Asia ke-6 di Nepal pada September tahun lepas. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Salam Malaysia Madani dan selamat malam.